Salam sejahtera, anda bersama Senala Huda. Ini Awani 7.45. Kita saksikan tumpuan utama untuk malam ini. Klinik jual sijil vaksin kepada anti-vaksin. Mesyuarat khas bincang pemilikan saham Azam Baki ditangguh. Dan ini kesan kerugian banjir 5.3 hingga 6.5 bilion ringgit. Kegiatan sebuah klinik di Gombak yang mengeluarkan sijil digital vaksin COVID-19 secara tidak sah dengan mengenakan bayaran dari RM500 hingga RM3,000 terbongkar. Ini selepas penahanan 7 individu termasuk seorang pengamal perubatan di poliklinik itu pada Jumaat lalu. Ketua Polis Selangor Datuk Arjunaidi Muhammad berkata kegiatan ini sudah beroperasi sejak 3 bulan lalu dan menjadi sasaran kepada pelanggan yang terdiri daripada golongan anti-vaksin. Bertindak atas maklumat pesanan ringkas yang tular mengenai sebuah klinik swasta yang menawarkan sijil vaksin tanpa suntikan. 7 individu berumur antara 20 hingga 35 tahun yang ditahan terdiri daripada 4 lelaki dan 3 wanita. Kesemua suspek yang ditahan melibatkan pemilik, pekerja dan runner poliklinik swasta itu. Hasil penelitian dalam komputer riba yang dirampas mendapati sekurang-kurangnya 5,601 pesakit yang didaftarkan sebagai penerima vaksin ke dalam sistem MySejahtera. Polis turut merampas peralatan komputer yang dipercayai boleh digunakan untuk mengisi data pesakit ke dalam sistem MySejahtera. Siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti jumlah yang didaftarkan tanpa menerima suntikan. Klinik terbabit dikenal pasti menerima vaksin dari Kementerian Kesihatan. Bagaimanapun, vaksin terbabit dikeluarkan dan memulangkan botol yang kosong kepada pihak KKM. Kes disiasat di bawah Seksyen Kanun Keseksaan dan Seksyen 22(D) Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Tetapi dalam kes yang ini, apa yang dilakukan ini, kumpulan ini menyasarkan pada mereka yang anti-vaksin, yang mana mereka yang tidak mahu vaksin. So tanpa vaksin, walaupun klinik ini telah menerima vaksin tersebut daripada KKM, KKM dia terima, so mereka yang tidak mahu vaksin, tidak divaksinkan, tidak disuntik vaksin, tetapi dikeluarkan sijil. So vaksin tu dipatahkan, dia punya botol dipatahkan dan dibuang, dituang keluar. Begitu saja. Dan botol ataupun dipanggil vial tu dipulangkan kepada KKM sebagai tanda ianya telah pun disuntik. Suspek lelaki yang bertindak kejam memenggal kepala ibu kandungnya sendiri dalam kejadian di Kampung Baru Pasir Penambang, Kuala Selangor masih enggan bercakap berkenaan motif perbuatannya itu. Ketua Polis Daerah Kuala Selangor Superintenden Ramli Kasar berkata siasatan masih dijalankan bagi mencari punca sebenar lelaki tersebut bertindak demikian. Jelasnya, semua maklumat sedang dikumpul termasuk daripada para jiran serta bukti di tempat kejadian. Dalam kejadian pada Ahad, suspek berumur 28 tahun itu bertindak menentak leher ibunya sehingga putus di kediaman mereka. Hasil laporan awal didapati suspek positif dadah metamfetamin dan amfetamin. Suspek direman sehingga 22 Januari ini. Seterusnya, seorang suspek berkait kes pemilikan dadah ditemukan mati ketika berada di dalam lokap di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Baru, Pekalan Cepa petang semalam. Suspek lelaki yang berusia 37 tahun itu disahkan meninggal dunia pada jam 5 petang. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Baru Superintenden Muhammad Suhaimi Aili berkata, suspek sebelum itu ditemukan tidak sedarkan diri di dalam sel semasa pemeriksaan rutin berkala yang dilakukan oleh pihak polis. Suspek yang disangkakan tidur itu dikejutkan namun tidak bangun menyebabkan polis menghubungi pegawai perubatan. Pegawai perubatan dari Klinik Kesihatan Pekalan Cepa mengesahkan suspek sudah meninggal dunia. Suspek tersebut ditahan pada Sabtu lalu bagi membantu siasatan kes pemilikan dadah mengikut Seksyen 12(2) dan Seksyen 15(1)(a) Akta Dadah Berbahaya 1952. Ujian saringan awal sebelum ini mendapati suspek positif dadah jenis metamfetamin. Setakat ini, kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Pasukan dari unit forensik turut memeriksa mayat di lokasi sebelum dibawa ke Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Baru untuk bedah siasat. Pada 16 bulan 1 2022,
seorang suspek kes memiliki dadah telah ditemui mati ketika berada di dalam lokap di Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Baru, iaitu pada petang Ahad. Suspek berusia 37 tahun disahkan meninggal dunia oleh pihak perubatan. Suspek sebelum ini ditemui tidak sedarkan diri di dalam sel semasa pemeriksaan rutin berkala oleh pihak polis. Mahkamah Tinggi Shah Alam pada Isnin mengetepikan hukuman penjara 10 hari dan denda RM4,000 terhadap remaja yang dimandikan seperti jenazah atas kesalahan cubaan mencuri tabung masjid di Kuang Rawang minggu lalu. Hakim Datuk Abdul Halim Aman memutuskan demikian terhadap Daniel Iskandar 19 tahun selepas mendengar hujahan daripada pihak pendakwaan dan pembelaan. Beliau berkata hukuman itu digantikan dengan melakukan aktiviti khidmat masyarakat selama 120 jam bagi tempoh 6 bulan. Pendakwaan kes tersebut diwakili Timbalan Pendakwa Raya Nurhana Sahad, manakala remaja itu diwakili Peguam Muhammad Rafiq Rashid Ali, Fahmi Abdul Muin, Azman Abdullah dan Iliani Zairi. Pada Khamis, seorang remaja yang tular selepas dimandikan seperti jenazah dipenjara 10 hari dan denda RM4,000 oleh Mahkamah Magistrate Shah Alam pada Khamis kerana cuba mencuri tabung masjid di Kuang Rawang. Daniel yang juga penganggur dikenakan hukuman itu selepas mengaku bersalah atas pertuduhan yang dibaca di hadapan Magistrate Nik Muhammad Fadli Nik Azlan. Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP diminta untuk segera menyelesaikan pengambilan khas guru secara one-off. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Muhammad Razzi Jidin berkata, ia bagi membolehkan penempatan 18,702 pegawai perkhidmatan pendidikan dibuat sebelum sesi persekolahan bermula. Tegasnya ia adalah penting bagi menyediakan guru berkualiti yang mencukupi untuk memenuhi kekosongan jawatan sedia ada. Beliau turut berterima kasih kepada SPP kerana telah selesai menjalankan temuduga bagi pengambilan khas itu dan sebahagian daripada calon berjaya juga telah menerima tawaran lantikan. Perkara tersebut merupakan antara isu utama dalam perbincangan beliau ketika menerima kunjungan pengerusi SPP yang baru, Datuk Seri Mazlan Yusof di pejabatnya di Putrajaya pada Isnin. Jelasnya antara perkara yang turut dibincangkan adalah berkenaan pelantikan perkhidmatan guru secara kontrak dan guru interim. Perbincangan turut melibatkan guru interim bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris lantikan tahun 2019 yang akan tamat kontrak pada bulan April ini. Beliau turut memohon supaya SPP dapat menyegerakan segala urusan temuduga kumpulan calon guru itu. Begitu juga dengan urusan lantikan bagi guru interim mata pelajaran pendidikan Islam serta guru interim JPN Sabah dan Sarawak yang mana kontrak mereka akan tamat tahun ini. Selain itu, Muhammad Razzi berkata pihaknya bersama SPP akan meneliti isu berkaitan lebihan graduan pendidikan bagi mata pelajaran tertentu termasuk graduan pendidikan awal kanak-kanak PAKK. Dalam pertemuan itu, mereka turut membincangkan isu berkenaan pengambilan anggota kumpulan pelaksana AKP yang perlu disegerakan bagi membantu melancarkan pengoperasian sekolah. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob umum peruntukan RM10 juta kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Peruntukan bermatlamat memberi sokongan kepada badan induk bola sepak itu dalam meningkatkan kualiti sukan nombor 1 rakyat Malaysia. Kata Perdana Menteri, ia juga cerminan sokongan kerajaan kepada pembangunan sukan bola sepak negara. Bagi menunjukkan sokongan kerajaan kepada pembangunan bola sepak negara, maka saya ingin mengumumkan bahawa kerajaan pada tahun 2022 ini akan menyumbangkan sebanyak RM10 juta kepada FAM. Jelasnya tanggungjawab dalam membangunkan mutu bola sepak negara bukan hanya semata-mata terletak pada bahu FAM, malah semua pihak termasuk kerajaan. Justru itu, Perdana Menteri berharap lebih ramai pihak dapat menjadi satu pasukan dalam membangunkan kualiti bola sepak negara. Saya sedar apabila bercakap soal pembangunan bola sepak, tanggungjawab itu tidak seharusnya dipikul oleh FAM semata-mata. Ia wajar menjadi agenda nasional dengan kerjasama kementerian yang berkaitan, syarikat berkaitan kerajaan ataupun GLC serta sektor swasta
yang boleh menyumbang dari segi sokongan material dan fizikal. Sebagai balasan, dengan bantuan modal insan yang ada dalam FAM, Badan Induk Sukan Bola Sepak Negara ini boleh menjamin pulangan atas pelaburan ataupun ROI bagi memenuhi tuntutan penaja. Penyokong Harimau Malaya ini bersama keluarga Malaysia berharap FAM dapat terus meningkatkan mutu bola sepak negara sekaligus menempatkan pasukan kebangsaan di peringkat Asia, Asia Tenggara dan antarabangsa. Sementara itu, Ibu Pejabat Baharu FAM di Precinct 5 Putrajaya menelan perbelanjaan RM33 juta itu dijangka siap pada tahun 2025. Menurut Presidennya Datuk Hamidin Mohamad Amin, ia bakal dilengkapi dengan pejabat staf serta fasiliti bertaraf antarabangsa. Kalau mengikut daripada segi perancangan kita, kosnya lebih kurang dalam kalau tak salah saya dalam 30 hingga 33 juta lebih kurang figure dia 33 saya ingat lebih kurang, dan dijangka paling lambat siap 3 tahun daripada sekarang. Makna kita jangka kalau paling cepat mungkin 2 tahun 6 bulan, 2 tahun 4 bulan dan maksimum 3 tahun daripada sekarang untuk ni. Dan seperti mana yang saya kata dalam ucapan saya tadi, insya-Allah pada pertengahan tahun ini juga dengan sokongan kuat daripada Menteri Bersukan Datuk Fazal Zumu bahawa kita pun akan ada satu lagi National Training Center di tanah yang mana kita list dengan Perbanan Putrajaya, tapi bersama dengan sokongan daripada Menteri Bersukan NTC. Jelasnya, bagi Pusat Latihan Kebangsaan, NTC juga akan dibangunkan di kawasan berhampiran lengkap dengan segala fasiliti terkini dalam pembangunan bola sepak. Mengenai Wisma FAM pula, jelas Hamidin, ruang pejabat itu akan digunakan oleh Persatuan Bola Sepak China, Melayu dan India serta Malaysian Football League. Sementara itu, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu pula menyambut baik pengumuman peruntukan tambahan oleh Perdana Menteri. Oleh Yang Berhormat Perdana Menteri tadi adalah tambahan daripada peruntukan yang telah pun diluluskan di Parlimen melalui belanjawan, dan alhamdulillah saya kira pengumuman tadi adalah berita baik buat bukan sahaja kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia tetapi kepada seluruh peminat bola sepak di negara kita ini. Alhamdulillah, dengan keprihatinan Yang Berhormat Perdana Menteri mengumumkan peruntukan tambahan sebanyak RM10 juta. Salam sejahtera, anda bersama saya Nala Huda. Ini segmen Sinar Awani. Kita saksikan tumpuan utama untuk malam ini. Mesyuarat khas bincang pemilikan saham Azam Baki ditangguh. Kerugian akibat banjir 5.3 hingga 6.5 bilion ringgit. 90% penduduk dunia jatuh miskin, 10 lelaki terkaya dunia semakin kaya. Mesyuarat khas yang dijadualkan pada Rabu 19 Januari bagi membincangkan isu pemilikan saham Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki ditangguhkan. Mesyuarat itu ditangguhkan ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian selepas terdapat beberapa isu perundangan. Menerusi surat yang dikeluarkan oleh Setiausaha Dewan Rakyat Nizamaidin Bachamaidin, ia berikutan terdapat beberapa isu perundangan yang memerlukan pandangan undang-undang terlebih dahulu daripada Pejabat Penasihat Undang-Undang Parlimen. Terdahulu, mesyuarat itu sepatutnya diadakan oleh Jawatan Kuasa Pilihan Khas bagi agensi-agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri pada Rabu ini di bangunan Parlimen. Ketika ini, jawatan kuasa itu dipengerusikan oleh Ahli Parlimen Kuala Krai Abdul Latif Abdul Rahman dan dianggotai oleh 8 Ahli Parlimen lain. Antaranya termasuk Ahli Parlimen Pasir Salak Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman, Ahli Parlimen Parit Datuk Muhammad Nizar Zakaria dan Ahli Parlimen Sepanggar Datuk Muhammad Aziz Chaman. Sebelum ini, Ketua Pesuruhjaya SPRM itu didakwa memiliki antara 1.9 juta hingga 2.9 juta saham dalam GETS Global Berhad pada 2016.
Kementerian Keuangan membangunkan portal bantuanbanjir.com yang menghimpunkan pelbagai pautan di bawah satu laman sesawang bagi memudahkan orang ramai mendapatkan maklumat berkaitan bantuan banjir. Menterinya Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz berkata, senarai penuh bantuan kerajaan seperti bantuan wang ihsan BWI dan bantuan lain bagi membaiki rumah serta baucer membaiki kenderaan tersedia di bawah portal tersebut. Secara keseluruhan, sejumlah 1.4 bilion ringgit telah diperuntukkan bagi mangsa banjir di negara ini dengan bantuan boleh mencecah sehingga RM61,000 bagi mangsa banjir yang terlibat. Semasa beliau menyertai pelbagai program bantuan banjir, ramai mangsa yang berterima kasih kepada kerajaan atas bantuan yang disalurkan. Tapi satu perkara yang sering ditanya, bagaimana untuk mendapatkan maklumat bagi memohon bantuan. Jelasnya dengan pelbagai agensi terlibat dalam penyaluran bantuan, sudah tentu ingin tahu bagaimana cara dapatkan bantuan. Katanya, portal berkenaan dilengkapi dengan langkah-langkah memanfaatkan bantuan yang disediakan agensi penyelaras bantuan. Jangan ditambah derita rakyat dengan tarif elektrik yang tinggi tatkala mereka cukup terbeban dengan kenaikan harga barangan mentah ketika ini. Itu antara luahan penduduk di Johor yang rata-rata mereka menzahirkan kerisauan berhubung tarif elektrik baharu yang bakal diumumkan kelak. Tinjauan di Johor Bahru mendapati kebanyakan rakyat sudah pun terbeban dengan bil elektrik di kediaman mereka yang tinggi ketika ini. Selain kenaikan harga barang mentah sejak kebelakangan ini menambah sengsara rakyat. Sebab akak punya bil pun sekarang tengah melambung. Akak rasa macam akak pun berpendapatan yang sambil-sambilan macam ini je. Itu macam terasa jugalah benda ni macam bukan beban lagi, memang dah terbeban pun. Dengan keadaan ekonomi yang tak berapa nak boleh kita nak kan. Itu memang patutlah kena, sebab apa kita nak sekarang ekonomi baru nak naik, baru nak pulih. Lepas tu kalau tak ada tindakan, kesian orang-orang yang tak ada berpendapatan. Sekarang pun memandangkan banyak krisis kan. Jadi kalau ada naikkan harga tu, saya rasa tak patut. Sebab sekarang pun banyak juga barang-barang mentah yang naik, seperti sayur-sayuran dan sebagainya kan. Itu pun antara terkesan juga. Sebab benda tu kita cari tiap hari dan gunakan, betul tak, sebagai makan dan sebagainya kan. Jadi kita tak, memang macam cakap mana, memang rasa terkesan. Walaupun sikit dia naik, kita yang membayarnya. Boleh buat, kerajaan kena timbang sikit lah. Pasal tahu memang pandemik kan. Okey, rakyat pun baru mula balik kerja semua, bisnes semua start balik, tapi harga pun dia naik sekali. Itu yang jadi masalah lah, pada beban lah pada middle class lah. Kalau orang kaya tu okey kan, at least kalau macam orang yang middle class, itu yang jadi beban pada orang. Kalau boleh maintain dulu kan, at least 1 tahun ke 2 tahun baru naik sikit okey lah. Seterusnya, kerugian keseluruhan akibat banjir besar yang melanda beberapa negeri hujung tahun lalu dianggarkan 5.3 hingga 6.5 bilion ringgit. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed berkata, daripada jumlah itu, data daripada Kementerian Kerja Raya menunjukkan kerosakan infrastruktur awam merekodkan kerugian mencecah 2 bilion ringgit. Manakala kerosakan kediaman pula merekodkan kerugian antara 1.2 hingga 1.4 bilion ringgit, diikuti kenderaan 1.3 bilion, pembuatan 800 juta hingga 1 bilion ringgit, premis perniagaan 600 juta ringgit dan pertanian 49.9 juta ringgit. Yang terlibat banjir ni 50 daerah. Kita sekarang ni ada kira-kira 160 daerah seluruh negara lah. Daerah mana ada DO lah. Jadi 50 maknanya yang terkesan dengan banjir 50 daerah, 1/3 daripada daerah di Malaysia terkesan. Ini merupakan anggaran dan akan dimurnikan. Infrastruktur awam kita ada angka yang agak mantap. Ini datang daripada Kementerian Kerja Raya. Jadi daripada 5.3 itu 2 bilion adalah kerosakan kepada infrastruktur awam. Yang lain-lain ialah rumah, perniagaan, pertanian. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Pelancaran Pelaksanaan Survey Pendapatan dan Perbelanjaan Isi Rumah dan Kemudahan Asas 2022 di Sepang pada Isnin. Turut hadir Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin. Tambah Mustafa, setakat ini kerja-kerja pembaikan untuk infrastruktur awam telah dimulakan. Untuk rumah-rumah
pun sudah rumah rusak dan rumah yang total loss, rumah yang hilang terus, rumah rusak sudah pun dimulakan proses untuk membina semula rumah yang tak boleh dibakar langsung. Dan bagi perniagaan, kita sediakan pinjaman tanpa faedah. Ya. Yang perniagaan ini perlu dimulakanlah. Kita mengenalikan restoran, ataupun ada workshop kereta, ataupun berniaga perabot dan lain-lain, sudah pasti ada sikit sebanyak kerosakan. Jadi untuk itu yang utama kerajaan sediakan adalah pinjaman dalam tidak tanpa faedah. Ya. Sementara itu, beliau memaklumkan data muktamad Banci Malaysia 2020 akan dikeluarkan dalam bentuk laporan secara berperingkat bermula dari Februari 2022 sehingga 2024, dengan yang pertama diterbitkan ialah penemuan awalan Banci Malaysia 2020. Sepuluh lelaki terkaya dunia meraih kekayaan berlipat ganda sepanjang pandemik COVID-19 ketika berjuta manusia lain di dunia menjadi lebih miskin. Itu laporan terbaru pertubuhan Oxfam, iaitu pendapatan 99% populasi dunia merosot dan lebih 160 juta jatuh miskin. Berdasarkan senarai Forbes, daripada tahun 2020 sehingga hujung 2021, 10 lelaki terkaya dunia menyaksikan pertumbuhan kekayaan lebih $800 bilion, termasuk Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates dan Mark Zuckerberg. Pengarah Eksekutif Oxfam International Gabriela Butcher berkata pandemik memberi kelebihan kepada golongan bilioner yang meraih pertumbuhan kekayaan sehingga 2 kali ganda. Justru Oxfam mencadangkan supaya golongan bilioner dunia dikenakan cukai 99% hanya sekali bagi membiayai vaksin buat golongan miskin. Kata Gabriela, sekiranya 10 lelaki paling kaya dunia hilang 99% daripada kekayaan mereka, tetapi tetap lebih kaya berbanding 99% populasi dunia. The pandemic has been a billionaire bonanza because the 10 richest men have doubled their income in the last 2 years, and that is on top of unprecedented growth over the last 14 years. So how to address that? Taxing the wealth of the richest men would give resources to address some of the reasons why people are not able to cope with the pandemic, the access to health and access to basic services. Walaupun kerajaan banyak negara dunia mengeluarkan pakej rangsangan ekonomi seperti di Malaysia, namun menurut Oxfam, kebanyakan bantuan ini hanya memenuhi poket bilioner. So this level of extreme inequality is not inevitable. So there are policies that one can do, and the way the system is set up at the moment, when governments did the rescue packages and pumped trillions into the economy, into financial markets, in order to support the economy for all, what happened is a lot of it went into the pockets of the billionaires because of the way things are set up. And in fact, as a whole, on average worldwide, the 99% of humanity is worse off. And a large amount, 160 million people, have fallen into poverty. Menurut Oxfam, cukai windfall sebanyak 99% ke atas golongan kaya dunia boleh meraih lebih $800 bilion bagi membiayai vaksin serta perbelanjaan progresif yang lain. Polis Perak mengingatkan orang ramai khususnya penganut agama Hindu supaya mematuhi SOP sambutan Thaipusam yang bermula Ahad sehingga Rabu. Ketua Polis Perak, Datuk Mior Farid Al-Atrash Wahid berkata, setakat ini polis telah mengeluarkan 4 saman kerana melanggar SOP seperti tidak memakai pelitup muka dan membawa kanak-kanak di bawah 18 tahun. Beliau turut mengingatkan orang ramai khususnya netizen supaya tidak membuat hantaran atau komen negatif mengenai sambutan itu. Kita kena terima hakikat bahawa negara kita ni ada berbilang kaum, berbilang agama, kena ada rasa saling hormat menghormati. Saya ingin memberi amaran yang tegas kepada mereka-mereka yang suka memecahkan keamanan negara dengan tulis komen-komen negatif dan sebagainya. Kita pihak polis akan pantau, kalau ada komen-komen negatif di media sosial dan sebagainya, kita akan tindakan tegas. Katanya seramai 400 pegawai dan anggota ditempatkan di Ipoh dan Sungai Siput bagi memantau dan memastikan perjalanan sambutan Thaipusam tahun ini.
Beliau turut mengingatkan penganut agama Hindu bahawa perarakan membawa kavadi tidak dibenarkan dan tindakan tegas akan diambil jika ada pihak yang melanggar SOP itu. Bagi melancarkan proses pengambilan belanga susu atau palkudem, pengurusan kuil Sri Subramaniar Swami Batu Caves mewajibkan penganut untuk mengisi borang secara dalam talian dan memakai tag sepanjang proses. Pengerusi Thaipusam 2022, Dato' N. Sivakumar memberitahu tindakan itu bukan untuk menyusahkan mana-mana penganut. Sebaliknya, bagi memastikan kelancaran dan kapasiti individu yang mengambil palkudem adalah dalam jumlah yang dibenarkan. Untuk pemberian palkudem ni, pembawa-pembawa ini digalakkan untuk membawa pendaftaran awal. Dengan pendaftaran ini telah dapat tarikh-tarikh yang ditetapkan oleh pengurusan. So dari pukul berapa, tarikh mana dia orang ambil, lepas tu masa apa dia orang ambil, lepas tu kawasan mana dia orang ambil. So kawasan terdapat 2 kawasan, satu di sungai, lagi satu dekat bawah pengarangan Kuil Sri Ganesha. So 2 tempat ni akan tulis masa dengan hari. Selepas mereka mendaftar dalam online application, kami akan menerima maklumat ni dan kita akan hantar satu email mengatakan permohonan mereka diterima. Mereka perlu mengunjungi ke sekretariat yang telah disediakan di kawasan Batikif ini. Dalam bawah ni, mereka perlu membawa digital certificate iaitu double vaksin. Itu yang paling penting. So, kanak-kanak atau Indoje di bawah 18 tahun tidak dibenarkan. Selepas kita meneruti aplikasi mereka through MySejahtera atau digital certificate yang telah diberikan mereka, kita akan keluarkan satu tag. Dalam tag itu akan ditulis nombor IC dia, pendaftaran dengan nama plus masa dan waktu yang ditetapkan oleh mereka sendiri. Menurutnya, ada segelintir penganut yang tidak mengetahui bahawa individu di bawah 18 tahun tidak dibenarkan memasuki pekarangan kuil. Ini kerana rata-rata penganut masih dilihat datang bersama keluarga, termasuk kanak-kanak, dan mereka tidak dibenarkan masuk. Setiap kali menjelang Thaipusam, kuil Sri Subramaniar Swami Batu Caves menjadi tumpuan bukan sahaja dalam kalangan penganut beragama Hindu yang menunaikan nazar, malah pelancong antarabangsa. Namun pada kali ini suasana di kuil itu jauh berbeza dengan keadaan sebelum ini, susulan pandemik selain keperluan untuk mematuhi SOP yang ditetapkan. Bagi seorang pelajar Komalavali Ganesan, dia begitu selesa walaupun perlu mematuhi SOP yang ketat. Yang saya nampak kali ni, kita ikut SOP, so kita boleh selesa lah sembahyang dekat sini. Saya sampai sini pukul 10.30, so dah masuk sini, kita pergi ke atas sembahyang, lepas tu kita dah turun bawah. Dia tak sampai satu jam, so kita rasa selesa lah. Kita orang sampai pukul 9.30, lepas tu kita sembahyang semua pukul 10.30 habis. Pun begitu, ada juga yang menyatakan tidak puas hati dengan SOP yang melarang individu berusia bawah 18 tahun daripada memasuki kuil meskipun mereka sudah melengkapkan 2 dos vaksin. Actually, I came for vacation. Then one time I go to I want to visit the Batu Cave, but I came in with my family with the 5 people. Since my daughter, one of the daughter is age is around 14 years, they never allowed. That's the reason I cannot go climb up to the Batu Cave to see the Murugan. Actually, we want to go together with the family, but unfortunately, because of my daughters are never allowed, then I stay here and standing here. I think another 10 minutes or 15 minutes, I will go back to my hometown back. At least the age 14 above, they already have a vaccine also, but I don't know why the government won't allow here. That's I cannot accept.
if let's say okay lah, I understand, but it's already allowed already put the vaccine already. She's already done 2 times already. Sebelum ini, Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Muhammad Sadiq mengumumkan upacara Palkodam, aktiviti sembahyang serta perjalanan pedati dibenarkan tanpa melibatkan acara kavadi. SOP yang ditetapkan bagi kuil Sri Subramania Swami Batu Cave termasuk jumlah pengunjung tidak melebihi 6,000 orang setiap hari. Manakala pengunjung untuk Palkodam pula dihadkan tidak melebihi 100 orang dan setiap sesi sembahyang selama 30 minit diikuti proses sanitasi. Saya mengucapkan selamat menyambut Hari Thaipusam kepada keluarga Malaysia yang beragama Hindu. Thaipusam adalah perayaan penting bagi kaum India beragama Hindu di Malaysia yang diraihkan pada bulan Thai, bulan ke-10 dalam kalender Tamil. Sebelum kita dilanda penularan wabak COVID-19, Thaipusam disambut dengan perarakan ke kuil-kuil Hindu dengan membawa kawadi dan juga Palkodam yang mengandungi susu. Walaupun pada tahun ini sambutan diadakan secara sederhana dan kecil-kecilan bagi mengekang penularan wabak COVID-19, saya berharap keluarga Malaysia yang beragama Hindu dapat meneruskan upacara mengikut norma baru dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Semoga sambutan Thaipusam pada tahun ini akan terus memupuk semangat perpaduan sesama rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa sekaligus menyemai sifat keterangkuman dan kebersamaan antara keluarga Malaysia. Selamat Hari Thaipusam. Pesawat tentera Australia dan New Zealand dikerahkan ke Tonga bagi meninjau kerosakan akibat letusan gunung berapi di kepulauan negara itu. Usaha untuk menghubungi penduduk di Tonga masih terhad selepas kabel komunikasi bawah laut terjejas akibat letusan pada Sabtu. Menurut Perdana Menteri New Zealand Jacinda Ardern, terdapat perancangan untuk menghantar sebuah pesawat lagi untuk menyalurkan bantuan. Pesawat gagal dihantar lebih awal akibat kepulan abu di negara itu. New Zealand berharap dapat menghantar bekalan barangan keperluan termasuk air bersih yang merupakan keperluan utama rakyat Tonga ketika ini. Menurut syarikat yang memiliki satu-satunya kabel komunikasi bawah laut di Tonga, kabel tersebut dipercayai musnah akibat letusan dan mungkin mengambil masa beberapa minggu sebelum dibaiki. Tonga dilanda ombak tsunami berketinggian 80 cm dengan kedai-kedai dan bot di kawasan pesisir pantai dilaporkan musnah. Namun tiada kehilangan nyawa atau kecederaan dilaporkan setakat ini. Sekumpulan penunjuk perasaan berarak di Melbourne pada Isnin bagi menyatakan bantahan terhadap pemberian vaksin COVID-19. Kumpulan yang membawa sepanduk dan papan tanda itu turut menyatakan sokongan terhadap pemain tenis nombor 1 dunia Novak Djokovic yang diusir dari Australia. Mereka berkumpul di arena John Cain di Melbourne Park dan mendesak agar arahan rasmi dikeluarkan untuk menghentikan pemberian vaksin. Djokovic meninggalkan Australia pada Ahad malam selepas mahkamah mengekalkan keputusan kerajaan untuk membatalkan visa. Dapatkan akhbar Sinar Harian esok dengan tajuk muka depan, penagih syabu makin mengganas. Tindakan penagih dadah yang sanggup membunuh atau mencederakan ahli keluarga sejak kebelakangan ini menimbulkan keresahan orang ramai. Laporan itu mengakhiri segmen Sinar Awani malam ini bersama saya Naila Huda. Salam hormat.